Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So sekarang, smartphone dah jadi satu keperluan harian kita. Sebab setiap hari kita akan gunakan phone untuk ambil gambar, rakam video, hantar WhatsApp dan macam-macam lagi. Tapi kalau kita nak simpan semua benda tu, kita perlukan memori yang lebih besar, betul tak? Sebab kalau kita tak gunakan phone yang ada memori dan RAM yang tinggi, phone kita akan cepat penuh, lag dan rasa berat, betul tak? Jadi kalau korang tengah cari smartphone yang ada memori dan RAM yang tinggi, lepas tu bajet korang sekitar 700. Hari ni kat tangan aku ni ada sebuah smartphone yang agak best, iaitu Tecno Spark 10 Pro. Sebenarnya Tecno dah lancarkan 3 smartphone baru pada bulan ni, iaitu Spark 10, Spark 10 Pro dan Spark 10 5G. Tapi hari ni kita akan review model yang Spark 10 Pro dulu. Phone ni kalau kita tengok dari segi specs, phone ni boleh dikatakan antara phone terbaik bawah 700. Sebab kat market Malaysia ni, memang jarang korang akan dapat phone yang ada memori 256GB dengan harga bawah 700. Jadi, apa yang best dekat phone ni? Phone ni dia ada skrin 6.78 inci yang sangat besar, ada memori 256GB dan 16GB RAM, boleh rakam video bokeh effect, dan yang bestnya, korang boleh dapatkan semua specs ni dengan harga bawah RM700 aja. Jadi, sekarang korang tak perlu keluarkan duit RM1,000 lebih untuk beli phone mid-range. Korang cuma invest duit sekitar 700 saja, korang pun dah boleh dapat phone yang ada specs yang padu dah. So, kat mana korang boleh dapatkan phone ni? Phone ni korang boleh beli secara online di Shopee, dan kalau korang nak beli offline tu, korang pun boleh walk in kedai authorized Tecno reseller di area korang. So, kalau korang yang berminat tu, nanti aku akan sharekan link dia dekat bawah description sana. So, aku pun dah gunakan phone ni dalam masa seminggu. So, tanpa membuang masa, ini review saya tentang Tecno Spark 10 Pro pada tahun 2023. Kalau dari segi rekaan, kat depan dia ada Tecno Spark 10 Pro yang besar dan kat atas pula dia ada tulis memori 256GB dan 16GB RAM. Lepas tu masa buka tu korang akan dapat phone Tecno, user manual dan warranty card, transparent TPU case, SIM ejector tools, earphone, kabel USB Type-C dan charger 3 pin 18W. Kalau dari segi design, phone ni guna material jenis Starlight Glass dan cover dia pun rasa soft aja. Jadi masa pegang phone ni memang rasa sedap sebab kualiti dia memang rasa solid dan nampak premium. Cuma sebahagian kecil tu dia guna jenis yang glossy dan akan lekat kesan cap jari. Kat sebelah kanan phone ni dia ada volume button, power button dan fingerprint scanner. Kat bawah pula dia ada 3.5mm audio jack, mic, USB-C dan speaker. Kat sebelah kiri dia ada tempat letak SIM dan memory card. Lepas tu dia boleh support 2 nano SIM dan 1 memory card. Kat atas pula dia tak ada benda. Kalau korang nak unlock phone tu, korang boleh guna cara face unlock. Tapi saya lebih suka guna side fingerprint dia yang lebih friendly user. Kalau nak top up kad Touch 'n Go pun boleh juga. Korang nak step kat belakang aja, korang dah boleh top up dah. Cuma masalahnya, selalu aku nak top up tu, dia memang tak boleh. Sebab bukan masalah handphone, bukan masalah kad. Masalahnya, kat wallet aku tu selalu tak ada duit. Untuk bahagian skrin, phone ni didatangkan dengan skrin bersaiz 6.78 inci dan refresh rate dia boleh support sehingga 90Hz. So untuk quality screen, color screen dia memang nampak cantik dan terang sebab resolution dia boleh support sehingga Full HD Plus dan display dia guna 100% DCI-P3. Jadi masalah yang movie ke scroll social media tu, experience dia memang rasa smooth sebab phone ni dia ada color yang nampak terang dan view angle yang agak baik. Untuk bahagian memory, phone ni didatangkan dengan memori 256GB dan 8GB RAM. So untuk bahagian memory, phone ni dia ada memori yang cukup besar sebab biasanya dengan harga bajet macam ni kan, memang jarang korang akan dapat phone yang ada memori 256GB. Tapi kalau korang still nak tambah memori dan RAM dia, memory card dia boleh support sehingga 1TB dan RAM dia boleh extend sehingga 8GB. Jadi korang boleh gunakan 16GB RAM ni untuk kerja-kerja multitasking yang lebih laju. Bergerak ke bahagian bateri, phone ni didatangkan dengan bateri 5000mAh dan fast charging sehingga 18W. So untuk bahagian bateri, phone ni dia ada bateri yang cukup besar sebab kalau kita nak gunakan untuk kerja harian kan, biasanya dia boleh tahan dalam 1 hari sampai 1 hari setengah baru korang kena cas 1 kali. Cuma charging dia tak adalah laju macam phone mid-range, tapi untuk kegunaan harian tu, biasanya saya dah guna 1 hari dia still ada 40% kan. Saya cas dalam 1 jam lebih sikit aja, bateri dia dah boleh dapat sampai 100% dah. Jadi charging dia still kira agak laju untuk sebuah bajet smartphone. Untuk bahagian UI, phone ni didatangkan dengan iOS 12.6 based on Android 13. So untuk bahagian UI dia dah lebih cantik dan nampak kemas kalau kita compare dengan yang dulu.
Jadi untuk kegunaan harian tu, korang akan lebih senang kalau korang nak cari apps yang korang selalu guna tu. Kalau korang selalu guna calculator dan apps yang lain, kat depan dia akan suggest app yang korang selalu guna tu. Kalau korang nak besarkan folder dia nampak lebih besar, korang pun boleh tekan lama-lama untuk besarkan folder dia. Kalau korang nak scan barcode ke buat screen recording tu, korang pun boleh just drag dari tepi aja, dia pun dah ada shortcut button dah. Cuma saya perasan dekat dalam tu dia ada banyak blockware. Tapi korang still boleh buang semua blockware tu secara manual. Bergerak ke bahagian chipset, phone ni didatangkan dengan MediaTek Helio G88. So untuk bahagian chipset, phone ni dia guna chipset yang I rasa agak not bad juga. Jadi kalau korang nak gunakan phone ni untuk main game tu memang tak ada masalah. Sebab kat dalam phone ni dia ada Darwin Gaming Engine yang dapat stabilkan frame rate dia sehingga 800% dan dapat kurangkan haba dia sehingga 4 Celsius. Nak main game COD Mobile dan Mobile Legends tu memang rasa smooth. Nak main PUBG dekat Smooth Ultra pun boleh juga. Cuma gyro dia korang akan rasa delay sikit. Cuma yang game Genshin Impact tu dia memang lag habis. Jadi kalau korang nak main game Genshin Impact tu, korang kena top up sikit lagi untuk cari phone yang guna MediaTek G99 ke atas. Untuk bahagian kamera, phone ni didatangkan dengan kamera 50MP untuk main kamera dan 32MP untuk kamera depan. So untuk bahagian kamera, phone ni dia memang ada banyak feature-features yang best dekat bahagian kamera. Sebab dia boleh rakam 2K, ada video bokeh effect, ada slow motion. Dan korang pun boleh aktifkan 3 level selfie light yang boleh ambil gambar yang lebih jelas pada waktu malam. Untuk kualiti gambar dia, dekat tempat yang cukup cahaya tu memang tak ada masalah. Jadi kalau korang nak ambil gambar produk ke dokumen tu, gambar korang memang akan nampak terang dan detail. Lepas tu ambil gambar masa malam pun nampak nice juga. Sebab night mode dia memang boleh dikatakan agak baik dengan harga bajet macam ni. So sekarang kita tengah rakam guna kamera depan Tecno Spark 10 Pro ni. Okay, so korang boleh nampak yang dia punya kamera depan dia ada video bokeh effect lah. So korang boleh nampak yang belakang I dah jadi blur. Jadi kalau korang nak gunakan untuk vlog ke, kualiti dia akan nampak lebih cinematic sikit lah. Okay. Yang ni pula untuk kamera belakang. Kamera belakang dia boleh support sampai 2K lah. Cuma dia tak ada stabilization sajalah. Okay. So kalau korang nak rakam tu, korang kena guna tripod lah. Okay. So overall, berbaloi ke beli phone ni? Actually bagi saya kalau korang nak cari phone untuk gaming, mungkin spek dia tak adalah sedap macam Tecno Pova 4 yang sebelum ni. Tapi kalau korang nak gunakan phone ni untuk kerja harian, simpan gambar, WhatsApp dan rakam video tu, phone ni boleh dikatakan terbaik bawah 700. Sebab kamera dia memang cantik, boleh rakam 2K, ada video bokeh effect dan kamera selfie dia pun sedap untuk sebuah budget phone bawah 700 itu. Sebab kalau kita compare dengan brand O dan brand V kan, biasanya phone yang ada spek macam ni kan, mereka akan jual dalam RM1,000 sampai RM1,200, baru korang boleh dapat spek yang macam ni. So kalau korang berminat untuk beli phone ni, aku akan sharekan link dia dekat bawah description sana. Dan kalau korang beli pada 2 hari bulan April sampai 30 hari bulan April, korang pun boleh dapat duit raya daripada Tecno, iaitu rebate RM50 untuk model Spark 10, Spark 10 Pro dan Spark 10 5G. Lepas tu korang pun akan dapat free Tecno earbuds untuk model Spark 10 dan free Tecno Bluetooth speaker untuk Spark 10 Pro dan Spark 10 5G. Jadi raya ni korang pun boleh layan lagu raya guna Tecno earbuds dan Tecno Bluetooth speaker itu. So, I rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.